Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jom belajar sama cikgu. Dalam video kali ini kita masih lagi membincangkan bab 3 iaitu nutrisi, fokus kepada 3.2 kepentingan gizi seimbang. Objektif pembelajaran ialah menghuraikan dan berkomunikasi mengenai gizi seimbang. Kriteria kejayaan: yang pertama, menyatakan maksud gizi seimbang. Yang kedua, menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Dan yang ketiga, menjelaskan kepentingan mengekalkan kesihatan. Sekarang kita akan lihat dulu apakah maksud gizi seimbang. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Model pinggan sihat telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai panduan untuk mengamalkan gizi yang seimbang. Apakah maksud suku-suku separuh? Suku untuk ikan, ayam, daging dan kekacang. Begitu juga untuk nasi, mi, roti, bijirin, produk-produk bijirin dan juga ubi. Yang perlu diambil separuh ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Piramid makanan menjadi panduan dalam pengambilan makanan seharian, di mana nasi, mi dan roti diambil 4 hingga 8 sajian sehari, buah-buahan 2 sajian, sayur-sayuran 3 sajian sehari, susu dan produk tenusu 1 hingga 3 sajian sehari, setengah hingga 2 sajian ayam atau daging atau telur sehari, dan lemak, minyak, gula dan garam perlu diambil dengan sedikit sahaja. Jom kita lihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Faktor-faktornya ialah saiz badan, umur, pekerjaan, jantina, keadaan kesihatan dan iklim. Faktor yang pertama ialah saiz badan. Orang yang mempunyai saiz badan yang besar perlu mengambil kuantiti makanan yang lebih banyak kerana mereka memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan orang yang mempunyai saiz badan yang kecil. Faktor yang kedua ialah umur. Kanak-kanak dan remaja memerlukan karbohidrat yang lebih banyak untuk tenaga dan protein untuk pertumbuhan kerana mereka sedang membesar dan lebih aktif berbanding dengan orang dewasa. Faktor yang ketiga ialah pekerjaan. Petani, buruh dan nelayan memerlukan lebih banyak tenaga kerana mereka melakukan kerja berat. Oleh itu, keperluan gizi mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan orang yang bekerja di pejabat. Faktor yang keempat ialah jantina. Secara umumnya, lelaki lebih berotot dan melakukan aktiviti yang lebih berat. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak daripada perempuan. Faktor yang kelima ialah keadaan kesihatan. Orang yang sakit adalah lemah dan memerlukan sajian makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatannya. Faktor yang keenam ialah iklim. Orang yang tinggal di negara beriklim sejuk lebih cepat kehilangan haba ke persekitaran berbanding dengan orang yang tinggal di negara beriklim panas. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak untuk mengekalkan suhu badan. Jom cikgu kongsikan mnemonik bagi faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Mnemoniknya, sup jagung ikan kelas. S untuk saiz badan, U untuk umur, P untuk pekerjaan, jagung untuk jantina, ikan iklim, kelas keadaan kesihatan. Pelajar-pelajar jangan lupa hafal tau. Pelajar-pelajar, sekarang kita akan lihat pula nilai kalori makanan. Makanan mengandungi beberapa kelas asas iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Ketiga-tiga kelas asas ini menghasilkan kuantiti tenaga yang berbeza apabila dibakar.
Jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan disebut sebagai nilai tenaga atau nilai kalori. Jumlah tenaga ini diukur dalam unit kalori atau joule. Jom kita lihat nilai tenaga bagi lemak, protein dan karbohidrat. 1 gram lemak yang dibakar akan menghasilkan 37 kilojoule tenaga. 1 gram protein dan 1 gram karbohidrat menghasilkan 17 kilojoule tenaga. Sekarang kita akan lihat kepentingan mengekalkan kesihatan. Menurut hasil kajian tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2016, peratus rakyat Malaysia yang mempunyai penyakit kencing manis adalah 17.5%, tekanan darah tinggi adalah 30%, paras kolesterol tinggi adalah 47%, obesiti 17%, berat berlebihan 40%. Masalah ini menunjukkan diet dan gaya hidup rakyat Malaysia yang tidak sihat. Jadi, semua rakyat Malaysia kena amalkan gaya hidup yang sihat seperti pemakanan yang rendah kandungan gula, garam, minyak dan lemak. Yang kedua, melakukan senaman dan tidak merokok untuk mengekalkan kesihatan demi mengurangkan risiko diserang penyakit berbahaya. Sekarang kita lihat indeks jisim badan iaitu BMI. Apakah dia BMI? Indeks jisim badan BMI ialah formula untuk mengira jisim badan berbanding ketinggian. Pelajar-pelajar boleh mengira indeks jisim badan iaitu BMI mengikut formula yang tertera. Jom kita lihat carta klasifikasi BMI. Julat BMI di bawah 18.5, anda dikira kurang berat badan. 18.5 hingga 24.9 itu kategori normal, iaitu berat badan ideal ataupun unggul. 25 hingga 29.9 lebih berat badan, manakala BMI 30 ke atas adalah obesiti atau kegemukan. Berikut adalah contoh pengiraan BMI. Jisim Siti 50 kg, tinggi Siti 1.5 meter. BMI-nya 50 kg per 1.5 meter darab 1.5 meter. Kita akan dapat 22.22 kg per meter kuasa 2. Julat BMI berada di dalam 18.5 hingga 24.9. Maka Siti dalam kategori normal, iaitu mempunyai berat badan ideal. Cikgu harap semua pelajar faham dengan video ini. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.